Okay? So hari ni cikgu nak masuk bab 3. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Present. Alright, sekejap ya. Kenapa tak ada saya punya ni? Sekejap. Okay, nampak apa yang saya tunjuk ni? Can you see? Alright, kalau nampak baguslah. Okay. Hari ni cikgu nak masuk tajuk bab 3 dalam muka surat 42-43 iaitu rumus algebra. Okay, sebelum ni kita belajar adalah ungkapan algebra. Hari ni kita masuk rumus algebra. Bila cakap pasal rumus, okay, seseorang dalam grup ni, siapa boleh cakap dengan cikgu rumus apa yang ada dalam kepala kamu? Yang kamu hafal dari dulu sampai sekarang. Ada tak rumus yang memang kamu hafal? Apakah rumus? Maksud rumus tu apa? Tak ada orang ke? Tak ada orang? Okey, kalau tak ada orang, ada Azlin. Azlin ada Azlin. Azlin, apa rumus yang ada? Apa kamu tahu rumus? Kalau cikgu sebut rumus tu, apa yang kamu pernah belajar? Rumus apa yang pernah kamu tahu? Tak tahu rumus. cikgu. Tak pernah tahu rumus? Tak pernah tahu? Ada orang lain tahu tak? Ada yang jawab dekat chat ni. Cikgu tak boleh nak baca chat dia. Okey, apa rumus dia yang awak tahu? Rumus luas. Akhilah cakap rumus luas. Okey, rumus luas. Luas apa yang kamu tahu? Apa rumus yang kamu tahu? Rumus luas. Luas apa? Luas segi apa? Segi 3 ke? Segi 4 ke? Segi apa ke? Anyone? Cepat. Okey, rumus apa? Saya dah nampak nama sekarang. Okey, Ati Jess. Ada Ati. Ati ni siapa? Panjang, okey. Ati cakap rumus luas pelbagai bentuk. Akilah cakap panjang, darab, lebar. Okey, panjang, darab, lebar tu rumus bagi apa? Bagi bentuk apa? Rumus bagi bentuk apa? Segi 4. Segi 4. Panjang, darab, lebar. Okey, rumus isi padu. Apa isi padu silinder. Siapa tahu rumus isi padu silinder? Ada orang tahu tak kat sini? Silinder. Okey, ni bentuk silinder. Apa dia punya rumus isi padu silinder? Ada orang tahu tak? Tingkatan 1 dah belajar kan? Tak ada?
Balik nanti hari ni kejap lagi lepas kelas ni awak balik awak buka buku atau ambil apa nama tu rujuk mana-mana buku rujukan. Cari luas isi padu silinder. Google pun boleh Google pun ada banyak dia punya info-info yang awak boleh cari. Okay, so kalau contoh dalam buku teks ni, sebuah kedai borong menjual pakaian dengan harga Y. Pada musim perayaan, kedai borong tersebut memberikan diskaun. Apa maksud diskaun? Dah belajar kan masa tingkatan 1, diskaun tu maksud dia apa? Potongan harga. Potongan harga. Dia bagi promosi kepada jumlah pembelian pakaian seperti yang berikut. Okey, dia tunjuk kan? Jadi sebagai seorang pengatur cara komputer, anda diminta untuk membangunkan satu atur cara yang mengandungi rumus pengiraan harga pakaian tersebut. Okey, kalau masih ingat, apakah cara kira harga selepas promosi? Katalah promosi diberi 50%, harga asal dia bagi apa? X kan? Y, sorry, Y. Jadi harga baru berapa? Siapa ingat masa belajar ni? Siapa ingat harga baru daripada harga asal? Macam nak dapat harga baru? Katalah harga baru tu kita katakan sebagai harga X. Jadi macam mana nak dapat nilai X? Bila dia kata ada potongan harga, maksudnya berkurang, betul? Bila berkurang, apakah operasinya? Tolak. Okey, apa tolak apa? Yang mana tolak yang mana? Siapa ada di talian? Irdina. Ada tak Irdina? Cikgu. Apa dia rumus untuk dapatkan harga baru? Cepat. X sama dengan diskaun dia 50%. Harga asal dia Y. Jadi apakah rumus untuk mendapatkan harga baru? 100% tolak 50%. Betul lah, tinggal 50%. Dah betul lah tu 100%. Okey, 100% sekarang ni harga yang mana? Okey, 100%. Harga asal baju. Okey, harga asal kita letak huruf apa ni? Y. Y. Jadi kita letak harga baru X adalah bersamaan Y tolak 50%. Okay, ataupun 5% ni kita boleh tolak setengah daripada Y lah harga asal dia. Boleh? Alright. Faham untuk dapatkan rumus. Jadi hari ni yang cikgu nak ajar hari ni adalah macam mana kita nak keluarkan rumus bagi beberapa keadaan. Okay, so saya teruskan. Okay, ini adalah muka surat 44 hingga 45. Terlepas lah. Okay, line okey tak sangkut-sangkut Suara cikgu jelas tak? Ada sangkut-sangkut tak? Jelas. Alhamdulillah. Seminggu ni tak tahulah apa masalahnya kat tempat cikgu ni. Internet tak ada. Bukan tak ada, dia apa panggil? Sangkut-sangkut lah, stres saya. Okay, so tengok sini. Aktiviti kreatif. Tujuan adalah mengenal rumus. Okay, situasinya ialah Badrul seorang murid tingkatan 2 yang suka menabung. Dia menerima wang saku sebanyak RM5 dan berbelanja sebanyak RM4.50 secara tetap pada setiap hari persekolahan. Berapakah jumlah wang simpanan Badrul pada bulan Januari? So, bulan Januari ada berapa hari? 31. Okey, ada 31 hari. Jadi, untuk mengira
Okey, setiap hari dia ada RM5, dia belanja RM4.50. Jadi setiap hari tu dia ada berapakah duit lebih? 50 sen. 50 sen ataupun bila 50 sen ni kita nak tulis dalam bentuk ringgit, dia jadi berapa? 0.50. Dia kalau lepas point, kita tak sebut 50 tau. Kita sebut 0.50. Macam tu. Dia tak sebut 0.50 tak ada. So, RM 0.50 darab 31 hari. Ini kalau contohnya dia sekolah, Sabtu Ahad pun dia sekolah. Sebab dalam soalan ni, dia dah bagi tahu anggap pengiraan bermula 1 hari bulan hingga akhir setiap hari terakhir setiap bulan, anggapan sahaja. Jadi berapa duit simpanan Badrul? RM berapa? Okey, Akilah jawab berapa Akilah? RM15.50. Awak punya speaker, awak punya mikrofon tak boleh guna ke? Okey. Situasi kedua, Sedu mengumpul wang sebanyak RM15 setiap bulan. Jika dia menerima wang saku sebanyak RM10, hitung perbelanjaan Sedu dalam sehari dalam bulan April. Okey, 1 bulan April ada berapa hari? Satu bulan April ada berapa hari? 30. 30 hari. Jadi dia ada wang sebanyak mengumpul sebanyak. Dia hitung perbelanjaan. Okey, kalau dia menerima wang saku 10 hari, berapa ringgitkah sebenarnya dia simpan setiap hari? Jumlah dia adalah RM15 dia dapat simpan. Jadi nak dapatkan RM15 ni, okey, kita tak tahu berapa yang Sedu boleh simpan kan awal-awal setiap hari kan. So maksudnya RM15, okey, cuba bahagi dengan berapa hari? 30. 30 hari. So satu hari dia simpan berapa ringgit? RM50. 50 sen. Dia dapat duit setiap hari berapa ringgit? 10. RM10. Jadi kalau 50 sen dia simpan, maksudnya Sedu belanja berapa ringgit? RM 10 tolak RM 50 sen. Okey, ataupun RM 0.50. Jadi berapa ringgit sehari dia belanja? RM10 tolak 50 sen. Berapa ringgit dia belanja? RM9.50. Okey, jadi jawapan dia RM9.50 setiap hari. Okey. Morning, siapa yang baru join? Okey, seterusnya dalam suatu di atas anda perlu menemukan persamaan. Okey, seterusnya saya nak terus melompat ke contoh 1. Okey, saya melompat ke contoh 1. Suzy menjual 2 jenis kek pada harga yang berlainan. Okey, ada berapa jenis kek? 2. Okey, good. Ada 2 jenis kek. Okey. Kek coklat dijual dengan harga RM3 sepotong dan manakala kek keju dijual 2 kali ganda kek coklat. Sempena pembukaan cawangan baru, dia memberikan 10% untuk semua harga kek. Terbitkan rumus pengiraan harga jualan kek. Jika M potong kek coklat, N bagi kek keju berjaya dijual. Okey. So, tengok dia punya solution. Harga kek keju adalah 2 kali ganda harga kek coklat.
Yang dia dah bagi harga kek coklat berapa ringgit? Mana saya punya arrow ni? Alamak. Cuba. Okay. Kek coklat berapa ringgit dia bagi? 3. RM3. So kalau 2 kali ganda maksudnya 2 darab RM3. So harga kek keju ialah RM6. Harga jualan, tengok ni dia dah mula guna huruf. Okay, sebab dia tak tahu harga jualan tau. Sebab dia bagi promosi. Okay, cuba tengok harga jualan dia bagi awak Z. Maksudnya bilangan kek coklat darab dengan harga dia. Okay, kek coklat tadi apa dia punya huruf? Apakah anu dia? M. M, okay good. M. Okay, M, kek coklat. Harga kek coklat? 3. Okay, RM3. Bilangan kek keju berapa? Yang dijual? Bilangan. N. N. Harga RM6 darab dengan diskaun. So diskaun dia berapa? 10%. 10%. Jadi harga jualan dia sebenarnya 100% tolak 10%. 100% ni merujuk harga asal ditolak dengan harga yang dia tolak tu harga diskaun lah 10%. Jadi baki dia 90%. Okay, so nampak tak? 3 darab M. Okay, 3 darab M. Saya punya arrow ni asyik lari je. Pergi mana tah? Okay. Sekejap. Okay, 3 darab M. Maksudnya 3M. Okay, 3 darab ni bila dia buat penyelesaian, dia duduk sebelah-sebelah 3M. Dan N darab N. Maksudnya dia jadi 6N. Okay, kalaulah katalah cikgu nak tulis N6. Boleh tak? Yang ini cikgu tulis M3. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Cikgu tak nak tulis 3M. Cikgu nak tulis M3. Boleh? Boleh ke tak boleh? Tak. Kenapa tak boleh? Padahal darab tu sama je. Kalau 2 darab 1 dengan 1 darab 2. Kan sama kan? Jadi kalau 3 darab M, sama tak dengan M darab 3? Benda ni sama tak? Ini awak tahu dah sama. 2 darab 1 dengan 1 darab 2 ni nilai dia sama kan? Tapi 3 darab M dengan M darab 3 sama tak? Tak. Tak sama. Sama. Cuma tata cara penulisan, kalau kita nak hapuskan tanda darab macam ni, 2 ni kan darab ni, kita kena dulukan nilaian berbanding unknowns. So unknowns kena letak di belakang, nilaian letak kat 3. Okay, cara contoh lagi mudah. Okay, kamu beli apple. Okay, apple 2 biji apple. Dekat kedai tu awak ambil 2 biji. Okay, awak nak cakap dengan pekedai tu, saya nak beli 2 apple atau awak nak beli, saya nak beli apple 2. Yang mana yang betul? Dua apple. 2 biji apple berbanding pada apple 2 biji, salah kan? Kalau dalam bahasa Melayu pun salah, betul? Jadi maksud yang sama berlaku dalam matematik. Kita kena sebut dulu huruf, number dia, number. Kalau ada number, kita dulukan number. Jadi kalau 3M tadi, 3M, M darab 3, ni kan M darab 3. So sebab 3 tu number, jadi kita letak number di depan, unknowns di belakang. M tu unknowns. Macam apple tu unknowns. Benda. M tu benda,
apple yang cikgu cakap tadi pun benda. So benda duduk di belakang. Okay? Boleh So jangan tulis M3 tau. Walaupun awak tahu 3 darab M darab 3 tu benda yang sama. Tapi cara penulisan kena jaga baru betul dia punya tata cara. Okay, so cikgu pun kurungkan 3M tambah 6M darab, mana datang 0.9 ni? Siapa nak bagi tahu cikgu? 0.9 ni duduk kat dari mana? Kosong poin 9 ni datang dari mana? Tadi 90%. Kenapa tiba-tiba 0.9 pula? Ada siapa yang saya nak sebut ni? Yusmadi ni siapa? Yusmadi ni nama dia ke apa? Tak. Nama saya Hibah. Kan Yusmadi, mana datang 0.9 tu? Siapa? Nama apa? Nur Habibah. Habibah. Dekat-dekat dengan nama saya Abidah. Habibah, cepat. 0.9 tu datang dari mana? Cepat Habibah. Mana datang 0.9 tu? Awak tahu tak? Tak tahu. Warna merah cikgu tunjuk ni. Okay, 0.9 ni nampak tak 90% kat atas? Dia kan darab 90% kan? Dia sebenarnya 90% kalau kita tulis dalam bentuk pecahan 90 bahagi 100 atau per 100. Cuba awak tekan kalkulator. Dapat berapa? 90 per 100. So dia keluar apa? Okay, 9 bahagi 10. Berapa? Berapa? 0.9. Ada kalkulator tak? 0.9. 0.9. Jadi sebab tu cikgu letak kat sini 0.9. Kalau cikgu nak letak 90% pun tak ada masalah. Tapi tak cantik lah sebab dia ada per-per. Kita nak tulis ni biar cantik. Ada seni, okay? Okay, so now. Okay, so Z tadi harga jualan. M tadi bilangan coklat. N adalah bilangan kek keju. Jadi 0.9 tiba-tiba cikgu letak kat depan. Macam kenapa cikgu letak kat depan pula 0.9 ni? Tadi 0.9 duduk kat belakang. Kenapa 0.9? Siapa ingat? Kenapa? Apa kenanya dapat 0.9 kat depan ni? Kenapa? Yang ni. Ni 0.9 ni kenapa cikgu letak kat depan? Siapa ingat? Siapa boleh jawab? Kenapa? Siapa Siapa nak sebut ni? Li Jiajing. Li Jiajing. Kenapa 0.9 cikgu letak kat depan? Ni. Kenapa dia tertutup? Kenapa 0.9 duduk kat depan? Li Jiajing. Tak boleh jawab? Pakailah awak punya mikrofon. Akila boleh jawab? Saya tak tahu. Kenapa Kenapa Sebab dia ada perpuluhan? Salah. Dia sama macam cikgu cakap tadi. Bila ada darab dengan nombor ditulis di depan dulu. Kemudian diikuti dengan yang ni. Yang ada M, ada N. Kan dalam kurungan M dengan M. Lepas tu didarabkan 0.9 kan? So that 0.9 ni duduk kat depan dengan daripada apa nama ni?
pecahan pula. Yang kurungan ni, dia sama kes dengan apple 2 biji tadi. 2 biji apple dengan apple 2 biji. Jadi mana lagi sedap? 2 biji apple. So, nombor duduk kat depan, baru diikuti dengan kurungan atau nombor-nombor yang bercampur dengan unknowns. Jadi, 0.9, kenapa dalam jawapan ni ada 2.7? Mana datangnya 2.7 ni? Darab. Darab 0.9. Kenapa tak depan cikgu? 0.9 darab 3, 0.9 darab 6. Jadi 0.9 darab 3, 2.7 M. Maintain. Okey, 0.9 darab 6. Sebab apa darab? Sebab dia nak kembang. So, tambah 5.4. 0.9 darab 6 adalah 0.4. Maintain dia punya N kat tepi. Faham? Okey jelas Jelas. Jelas. Okay. Sekarang itu kaedah untuk menukarkan rumus. Okey, sekarang kita pergi contoh kedua. Macam mana nak ungkapkan M dalam perkara rumus. Perkara ni awak kena pandai, kena buat ulang kaji banyak-banyak cara pindah-pindah tu. Okey, so sekarang cuba tengok. Dia nak M sebagai perkara rumus. Bila sebut perkara rumus, M tu dia duduk seorang-seorang. Dia tak boleh ada kawan kat sebelah. Contoh A ni, Q sama dengan M tambah P. Jadi dalam contoh diberi, Q ni dikatakan perkara rumus. Sekarang ni dia tak nak Q sebagai perkara rumus. Dia nak jadikan M sebagai perkara rumus. Jadi cara dia ialah M tambah P. Sama M tambah P sama dengan Q. Q sama dengan M tambah P. Kiri kanan sama je kedudukan dia. Alright. So cikgu kena hapuskan siapa yang ada dengan M. M tambah P. Cikgu nak M duduk sorang-sorang. Jadi cikgu kena hapuskan P. Macam mana cikgu nak cara cikgu nak hapuskan P? Cikgu P tolak P sebelah kiri. Ni kiri. Ni sama dengan tau. P tolak dengan P. So P akan hilang. Betul tak? Betul. So bila tolak P sebelah kiri, sebelah kanan juga kena tolak P. Faham? Sebelah kiri buat kerja, sebelah kanan pun kena buat kerja. Jadi M duduk sorang-sorang, Q tolak P. Ataupun perkara mudah dia, M tambah P sama dengan Q. Okey, tambah P pindah sebelah kanan jadi apa? Negatif P. Negatif P. So, M sama dengan Q tolak P. The same thing happen here. Faham? Jangan susah hati kalau awak rasa confused sangat tambah kiri tambah kanan. Kamu tahu cara nak pindah, just kamu pindah sahaja. Okay, B. B sama dengan 2S tolak M. Okay, kita buat cara pindah So, cikgu tulis 2S tolak M sama dengan B. So, cikgu nak siapa tinggal? M. So, kita tinggalkan M bersama negatifnya lagi. Okay, ni 2S. 2S tanda dia apa kat depan ni? Tambah. Tambah pergi sebelah kanan jadi? Tolak. So, tolak 2S. So, negatif M. Sebab ada negatif kan? Okay, negatif ni nak hilangkan dia. Sekejap. Cikgu padam dulu yang bawah ni. Mana pergi benda Allah tu Sekejap
Okay. Negatif ni cikgu nak pindahkan. Terus bawa sebelah kanan. Dia tinggal M sama dengan negatif kurungkan B tolak 2S. Sebab apa cikgu kurung? Cikgu belum nak lagi negatif ini mempengaruhi apa yang dah ada. Perkara negatif ni kan dia suka kan dengan benda-benda yang mempengaruhi perkara-perkara yang sedia ada. Contohnya setan kalau negatif kan. So M, so negatif baru kita kembangkan. So baru kita nampak apa yang tinggal. So negatif darab B dia akan dapat negatif B. Negatif darab negatif jadi apa? Positif. Positif 2S. So inilah jawapan dia. M sebagai perkara rumus. Okay? Okay, C. Okay, no. Sekarang ni nampak tak 2M duduk kat bawah kan? So macam mana nak bagi dia naik atas? Macam mana nak naikkan 2M ke atas? Okay, 5 per. Okay, tanda per ni sebenarnya operasi apa? Bahagi. Okay, bahagi kalau dipindahkan sebelah kiri atau sebelah kanan, sebelah yang bersebelahan, dia akan jadi apa? Kalau bahagi jadi? Darab. Alright, so cikgu pindahkan 2M darab apa yang ada? A sama dengan 5. Nampak? Bahagi pindah sebelah jadi darab. So, cikgu nak M sahaja, betul? Cikgu tak nak huruf lain kan? Hilang lagi pen cikgu ni. Okay. 2M. Sekejap ni, lepas tu dia left dah. Okay. Sama dengan, okay. Ni, darab A. Darab A pergi sebelah jadi apa? Darab A pergi sebelah jadi apa? Darab pergi sebelah jadi? Bagi. Okay, bahagi. So, 5 bahagi A. 2 dengan M, apakah hubungan duduk sebelah-sebelah ni? Darab. Okay, darab. Kalau darab, kita kena buat apa? Pergi sebelah jadi apa? Bahagi. Bahagi. Jadi, cikgu jadikan M sama dengan 5 bahagi 2 dan A. Macam 9 pula cikgu tulis. Aku tak faham betul internet ni. Okay. Okay. Nampak? So, M sama dengan 5. Dia memang dah ada bahagi A kan? So, 2 pergi sebelah, dia jadi bahagi lagi. So, jadi 5 per 2A. So, samalah dengan jawapan yang diberi di sini. Okay? Faham? Faham. Okay. Faham. So, sekarang kita tengok yang D pula. D tu dia macam kompleks sangat nampak kan? So, cikgu tulis balik kat sini lah. Luas sikit. T sama dengan M tolak N bahagi negatif 3. So, nampak tak dia ada pembahagi kat sini? Okay, bila keadaan macam ni, bahagi ni kita kena settle dulu. Jangan bahagi ada kat bawah. Semua benda kena duduk dekat atas. Kalau ada per ni semua awak kena hilangkan dulu. Jadi nak hilangkan negatif 3, M tolak N ni bahagi negatif 3. So bahagi pergi sebelah jadi apa? Darab. Jadi negatif 3 darab T sama dengan M tolak N. Soalan nak siapa jadi perkara rumus? M. Okay, masih M. So, kita tinggalkan M, pindahkan negatif N. Negatif N pergi sebelah jadi apa? Positif N.
Positif N. Okay, so negatif 3 darab T tadi. Negatif 3T tambah N. So inilah jawapan dia. So M adalah negatif 3T tambah N. Boleh? Tapi cuba tengok jawapan. Jawapan diberi N tolak 3T. Sebab dia susun yang tak nak negatif duduk depan. Dia nak M, N tolak 3T. Apa pun yang ini still betul, yang ini pun still betul. So don't care about that. Alright? Boleh? Boleh. Boleh. Ini contoh soalan 3.1 muka surat 48. Dia nak siapa? Huruf dalam kurungan sebagai perkara rumus. Ini dia nak M. M So soalan pertama, Z sama dengan M tolak QP. Okay, so cikgu nak tinggalkan M sahaja. Oh, ini contoh 3. Cikgu tak bincang lagi. Sorry, terlangkau. Okay, contoh 3 dulu lah. Ungkapan P sebagai perkara rumus. Q sama dengan punca kuasa P. Cikgu nak P sahaja. Okay, cikgu nak P sahaja. So, dia ada punca kuasa, betul dekat P ni? Punca kuasa pindah sebelah, dia jadi kuasa 2. That's why, okay, Q sama dengan punca kuasa P. Punca kuasa pergi sebelah, dia jadi kuasa 2. So, inilah jawapan dia. P sama dengan kuasa 2Q. Boleh? Okay, B. P kuasa 2 sama dengan S. So, sebab P kuasa 2, kita nak P sebagai perkara rumus. Sebab dia ada kuasa 2, kita kena hapuskan kuasa 2 ni. So, cara dia pindahkan sebelah. Tapi pindah sebelah, dia tak jadi kuasa 2. Dia jadi punca kuasa S. Faham tak yang A dengan B ni? Punca kuasa pergi sebelah jadi kuasa 2. Kuasa 2 pergi sebelah, dia jadi punca kuasa. Boleh? Boleh tak? Boleh. C. Ni pening sikit. Dia ada punca kuasa P/3 sama dengan W. Okay. Punca kuasa pergi sebelah jadi apa? Kuasa 2. Kuasa 2. Jadi P/3 tulis dulu sama dengan kuasa 2 W ni. So, kita nak P saja kan? So, kita kena hilangkan 3 ni lah. 3. P bahagi 3. Bahagi pergi sebelah, dia jadi apa? Darab. So, P sama dengan 3W kuasa 2. Zam. Boleh? Boleh. Okay. Kalau dapat macam ni, macam mana? Ni lagi best sebab cikgu suka. T sama dengan 1/P kuasa 2. Sekarang ni P duduk bawah kan? Cikgu tak nak P duduk bawah. Cikgu nak P duduk dekat atas, jadi dia kena pindah. So, pindahkan dia. Adakah dia jadi punca kuasa? Adakah dia jadi punca kuasa? Ya. Siapa kata ya, siapa kata tidak? Okay, jawapan dia tidak perlu kuasa 2. Sebab apa? Kuasa 2. Tidak perlu punca kuasa. Sebab apa? Sebab kita nak pindahkan dengan P sekali. Kita bukan nak pindahkan tanda. Bagi soalan yang macam A ni tadi, punca kuasa ni yang kita pindahkan sebelah kiri. Yang ni, kita nak bawa P sekali. Dia bukan kuasa 2 saja. Jadi, P kuasa 2, sedia ada T sama dengan 1. Faham tak tu? Beza Pindahkan kuasa 2 pergi sebelah jadi punca kuasa macam B ni. Tapi itu itu kuasa 2 saja yang kita pindahkan. Sekarang cikgu nak pindah dengan P sekali. So P tu bawa sekali dengan kuasa 2. So P kuasa 2, cikgu hilangkan T dengan kaedah apa? Cikgu tak nak T ada dengan P. Cikgu nak bawa T pergi mana? T bawa pergi mana?
Oh, dah tak ada orang ah. Sunyi. Pergi sebelah. Pergi sebelah dia jadi apa? Bahagi. Bahagi. Jadi 1/T. 1 bahagi T. Dah selesai ke ni? Belum. Okay, now kita ada P kuasa 2, betul? Kita nak P sahaja. Jadi kuasa 2 pindah sebelah jadi apa? Punca kuasa. Punca kuasa 1/T. Macam mana? Okey ke tak okey ni? Macam okey lah kan? Betul tak? Okey. Kalau macam okey, apa kata kita cuba buat soalan A sampai J? Boleh ke? Boleh ke tak boleh? Hello? Boleh. Boleh. Boleh? Ke banyak sangat? Tutorial 1 jam kan? Tutorial 1 jam, jadi cuba buat A sampai J. Jom cuba 3.1. Anda boleh berbincang dalam grup, maksudnya awak boleh propose dalam grup, so mungkin kita boleh discuss sama-sama. Faham? Faham. Tak apa, jangan malu, jangan segan. Jangan dok PM cikgu, bukan cikgu apa. Sebab kalau bila awak tanya dalam grup, nanti kawan-kawan tengok, kawan-kawan pun sama boleh bincangkan. Kalau PM cikgu, cikgu je bincang dengan awak. Mana boleh macam tu, kita sama-sama lah belajar. Kalau cikgu tak sempat nak respon pun, kejap lagi ada kawan-kawan yang mungkin boleh tolong respon. Cikgu tak kisah, bukan tiru maksudnya awak boleh tengok jawapan kawan. Mungkin kamu dah cuba buat, tanya dalam grup. Betul tak aku buat ni? Nanti lepas dah siap tu, barulah awak masukkan dalam Google Classroom yang cikgu selalu buat tu. Jadi semua orang siap. Cikgu tak kisah pun kalau awak nak tengok jawapan kawan, nak tiru jawapan kawan yang kawan dah share. Tak ada masalah semua tu. Faham? Boleh? Faham. Siap? Boleh. Siap hari ni? Hari ni cikgu tunggu 2A1 ada berapa orang? 32 orang 28, 29 orang 27. Oh, dah 27 dah? Ada yang keluar ke? Ada. Memang 27, bukan 29 2A9 ada berapa? 32. 2A9 yang 32. Oh, 2A1 27 orang, betul? So saya mengharapkan hari ini saya dapat jawapan 57 orang. Kejap lagi saya buatkan link dekat Google Classroom. Boleh buat dalam tu dan dah siap nanti hantar dalam tu, nanti cikgu semak. Okay, in the same time waktu tutorial ni boleh bincang dalam grup. Kalau cikgu dapat soalan tu kan, cikgu jawab. Kalau lah cikgu tak ada kan, cikgu ada kelaskan form 1. Sambil-sambil tu kan cikgu tengoklah awak buat. Boleh? Google Classroom sebelum pukul 6 petang hari ni boleh? Boleh. Sure. 2A1 ni paling ramai tak hantar. 2A9 ramai yang hantar. Saya pun pelik ni. Ada masalah tolong cakapkan cikgu Sebab saya nak kamu belajar guna kaedah yang lebih mudah. Sebab kalau awak hantar pakai WhatsApp atau Telegram ni, nanti saya lost. Saya tak perasan awak hantar. Faham? Faham. Okay, good. Okay, so hari ni cukup untuk buat perkara rumus. Cuba buat soalan A sampai J muka surat 38. Sekejap, saya confirmkan. Sorry, bukan 38. Ni dia. 49. 49. Okay? 49 Okay, so I see you when I see you again. Terima kasih untuk semua yang hadir hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih Terima cikgu. cikgu. Sama. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, kehadiran telah direkod Terima kasih cikgu. Sama.